Semua kata subhanallah. Terbaik. Ya, terbaik. Kemudian kita nak pergi topik ulangan kita yang kedua. Pada minggu lepas kita ada belajar satu lagi topik tuan-tuan yang kita namakan topik itu sebagai dua kalimah istimewa. Ya. Dua kalimah istimewa tuan-tuan. Belajar ke belum? Dah belajar. Apa dia dua kalimah yang istimewa itu tuan-tuan? Dua kalimah yang istimewa itu yang pertama inna, yang kedua kana. Inna, kana. Kan? Inna terjemahannya apa? Inna terjemahannya sesungguhnya. Kana terjemahannya dia telah adalah. Ya. Inna sesungguhnya, kerana dia telah adalah. Kan? Dan kita dah belajar tuan. Inna ni isim ke fi'il ke haraf? Tulis dekat ruangan komen. Inna ni isim ke fi'il ke haraf? Tulis dekat ruangan komen tuan. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ini dah belajar ni, bukan belum belajar tuan. Ya, maka inna ni isim ke fi'il ke haraf? Tulis dekat ruangan komen. Ahsantum. Ya, baik. Kalau inna ni haraf, pindah ke tak pindah? Confirm tuan-tuan akan jawab tak pindah. Ya, confirm tuan-tuan akan jawab tak pindah. Boleh? Baik. Kemudian tuan-tuan, kalimah seterusnya kana. Terjemahannya dia telah adalah. Isim ke fi'il ke haraf? Tulis dekat ruangan komen lagi. Tulis lagi dekat ruangan komen. Kana dia telah adalah. Isim ke fi'il ke haraf? Tulis dekat ruangan komen. Ya, tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Isim ke, fi'il ke, haraf. Ahsantum. Dia adalah kalimah fi'il. Kalau fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, saya confirm tuan akan jawab dia adalah fi'il madhi. Sebab apa? Sebab ada telah. Kalau kalimah fi'il tuan, pindah ke tak pindah? Pindah. Ya. Pindah tuan-tuan. Ya. Kalau pindah, apakah ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah kana pada malam ni? Pada pagi ni. Tulis dekat ruangan komen tuan. Ya. Sekejap tuan Okey, baik. Apakah ganti nama yang tersembunyi tuan? Tengok diagram. Kan? Ahsantum. Ya. Ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah kana adalah ganti nama huwa. Huwa tuan-tuan. Boleh? Huwa. Baik. Sekarang ni, kenapa yang kita pergi kata inna dengan kana ni dia dua kalimah yang istimewa? Kerana keistimewaan dia yang pertama tuan-tuan. Yang pertama ialah tiap-tiap kali jumpa inna, jumpa kana dalam Al-Quran, kita wajib cari dua perkara. Ya? Tiap-tiap kali jumpa inna, jumpa kana, ya, wajib cari dua perkara tuan-tuan. Tengok saya. Ya? Setiap kali jumpa inna, wajib cari subjek, wajib cari predikat. Setiap kali jumpa kana pun sama tuan-tuan, wajib cari subjek, wajib cari predikat. Ini dia tuan. Ini keistimewaan dia kan.
Jumpa inna, cari subjek, cari predikat. Jumpa kana, cari subjek, cari predikat. Inna, apabila tuan-tuan jumpa inna dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya, jumpa inna dalam Al-Quran, tuan-tuan wajib cari subjek sampai jumpa. Tuan-tuan wajib cari predikat sampai jumpa. Ya. Ustaz, saya dah jumpa inna, saya tak jumpa subjek. Tak boleh, tuan-tuan. Inna subjeknya wajib disebut. Ya. Subjeknya wajib disebut, tuan-tuan. Contoh. Ya. Inna Ali gemuk, kan? Inna Ali gemuk. Mana subjek, mana predikat? Subjeknya adalah Ali. Ali subjek, tuan-tuan. Ya. Predikat ni mana? Gemuk. Gemuk adalah predikat. Ya. Subjek, predikat ni apa? Subjek ialah benda yang kita nak ceritakan. Predikat, dia memberitahu kita. Ada apa dengan subjek? Kenapa dengan subjek? Apa yang berlaku kepada subjek? Boleh? Jadi kalau jumpa inna, wajib cari subjek sampai jumpa. Wajib cari predikat sampai jumpa. Tak boleh kata inna tak ada subjek. Boleh? Tak boleh kata inna tak ada predikat. Tulis dekat ruangan komen, tuan. Boleh ke tak boleh setakat ni? Okay? Boleh ke tak boleh setakat ni? Okay? Tulis dekat ruangan komen. Boleh ke tak boleh setakat ni? Tulis dekat ruangan komen. Okay? Tulis dekat ruangan komen. Ahsantu. Ya. Ahsantu. Terbaik, tuan. Ya, terbaik. Ya. Okey, ahsan. Semua kata boleh. Sebab apa? Sebab inna ni subjeknya wajib disebut. Sebab itulah kalau jumpa inna, wajib cari subjek sampai jumpa, tuan-tuan. Tak boleh kata inna subjeknya tak disebut. Baik. Sekarang ni kita pergi pada kana. Ya. Berbeza dengan kana, tuan-tuan. Ya, berbeza dengan kana. Kana ni dia terbahagi, subjeknya ada dua keadaan. Yang pertama subjeknya disebut. Ya. Yang pertama subjeknya disebut. Kalau disebut, sebutlah. Kan? Kalau disebut, sebutlah, tuan. Kana Ali gemuk, kan? Kana Ali gemuk. Mana subjek dia? Ali. Ali subjek, tuan. Mana predikat? Predikatnya gemuk. Kalau sebut, kalau subjeknya disebut, maka sebutlah. Kana Ali gemuk. Kana Ali gemuk. Mana subjek? Ali. Mana predikat? Gemuk. Ini mudah. Sama macam inna lah. Kalau sebut, sebutlah. Ada situasi yang kedua, tuan-tuan. Tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran yang mana ya, subjeknya, keadaan subjeknya tak disebut. Ya. Subjeknya tak disebut, tuan-tuan. Contohnya apa? Kana gemuk. Kana gemuk. Mana subjeknya? Subjeknya tak disebut, tuan. Habis tu, ustaz, gemuk ni apa? Gemuk ni predikat. Tuan-tuan tak boleh kata gemuk ni subjek. Dia predikat, tuan. Mana subjek? Mana subjek? Inilah keadaan kedua yang mana kana subjeknya tak disebut, tuan-tuan. Subjeknya tak disebut. Ya? Kalau tak disebut, maka ingat saya dah pesan pada minggu lepas. Kalaulah jumpa kana yang subjeknya tak disebut, waktu itu subjeknya automatik ganti nama huwa yang tersembunyi dalam kalimah kana. Saya ulang. Kalau kana subjeknya tak disebut, subjeknya ada ke tak ada? Subjek wajib ada, tuan-tuan. Tapi tak disebut. Jadi mana subjeknya? Kalau subjeknya tak disebut, maka waktu itu automatik subjeknya ialah ganti nama huwa. Dia. Huwa. Dia yang tersembunyi dalam kalimah
kana. Jadi kalau contoh, kana gemuk. Mana subjek? Subjeknya ialah huwa yang tersembunyi dalam kalimah kana. Okay. Siapa dia tu? Siapa huwa tu? Tak kisahlah. Ali ke? Siti ke? Ahmad ke? Kasim ke? Tak kisah. Yang penting subjeknya dia. Dia. Tapi kalau di atas ni, kalau disebut kana Ali gemuk, siapa yang gemuk? Ali lah. Tak boleh orang lain. Boleh? Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey, tuan-tuan? Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ini keistimewaan dia yang pertama, tuan-tuan. Iaitulah tiap-tiap kali jumpa inna, jumpa kana, wajib cari subjek, wajib cari predikat. Wajib cari subjek, wajib cari predikat. Ya. Ahsantu. 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 Terbaik. Terbaik. Ya, terbaik. Okey, baik. Kemudian, keistimewaan yang kedua untuk kalimah inna dengan kalimah kana ini, tuan-tuan, ya, dia juga berfungsi untuk membariskan subjek dan predikat dengan baris yang tertentu, ya, dengan baris yang tertentu. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, tuan. Inna Ali gemuk. Okay. Mana subjek? Ali subjek. Mana predikat? Gemuk predikat, tuan-tuan. Jadi, ya, inna, dia selain daripada jumpa wajib cari subjek, wajib cari predikat, inna juga, tuan-tuan, dia berfungsi untuk membaris ataskan subjek, membaris depankan predikat. Inna aliyah gemukku. Inna aliyah gemukku. Boleh? Maka cara nak ingat dia macam mana? Saya dah sebut, tuan-tuan. Kalau inna, ingat u. Okay. Kalau inna ingat apa, tuan-tuan? Ingat u. Ya, kanan kan? U. Inna aliyah gemuk u. Kalau yang kedua, kalau kana, tuan-tuan, kana Ali gemuk. Kalau kana, mana subjek? Ali. Mana predikat? Gemuk. Sama, tuan. Ya. Kalau kana, ya, fungsi dia pula, dia adalah membaris depankan subjek, membaris ataskan predikat. Maka macam mana nak ingat, Ustaz? Ingat, kalau kana, ingat apa? Ingat u-a. Ingat u-a. Kana aliyu gemuk po. Kana aliyu gemuk po. Boleh. Tetapi ada penambahan tahun minggu lepas kan. Kalaulah sekiranya inna pun tak ada, kana pun tak ada, tuan-tuan. Contoh Ali gemuk kan. Inna tak ada, kana tak ada, maka waktu itu, tuan-tuan, kita baca dengan aliyu gemukku. Aliyu gemukku, ataupun kita ingat dia, tuan, ya. Itu dia keistimewaan yang kedua. Inna dengan kana ini dia membariskan subjek dan predikat dengan baris yang tertentu. Tulis dekat ruangan komen setakat ini, faham ke tak faham? Ya? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Tulis dekat ruangan komen. Ya?
aliyu gemukku. Kalau tak ada inna, tak ada kana, automatik ada kana, kana aliyu gemuk ko. Kalau inna, inna aliyah gemukku. Ahsantu. 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 Ya, baik. Kalau semua kata faham, tuan-tuan. Macam biasa, tuan-tuan, kita akan buat latihan sikit. Boleh? Kita akan buat latihan, tuan-tuan. Saya bagi latihan sama je macam yang lepas. Boleh? Baik. Yang pertama, tuan-tuan. Kita ada inna Allah alim. Yang kedua, kita ada kana Allah alim. Yang ketiga, tuan, ya, yang ketiga Allah alim. Yang keempat, tuan-tuan, kita ada kana alim. Boleh? Baik, ada 4 soalan kita, tuan. Yang pertama, inna Allah alim. Yang kedua, kana Allah alim. Yang ketiga, Allah alim. Yang keempat, kana alim. Saya nak tuan-tuan tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan, ya. Inna Allahu ke Allaha ke Allahi. Alimu ke alima ke alimi. Sama dengan tuan. Kana Allahu ke Allaha ke Allahi. Alimu ke alima ke alimi. Allahu ke Allaha ke Allahi. Alimu ke alima ke alimi. Kana alimu ke alima ke alimi. Saya nak tuan-tuan jawab dekat ruangan komen sekaligus. Ya. Tulis dekat ruangan komen sekaligus, tuan-tuan. Ya. Saya bagi juga formula dia, kan. Tak ada inna, tak ada kana, okey. Baik. Tulis jawapan dekat ruangan komen sekaligus, tuan-tuan. Sekaligus, tuan-tuan. Tulis jawapan dekat ruangan komen sekaligus. Ya. Tulis, tuan-tuan. Tak ada jawapan lagi. Ya. Belum dapat jawapan lagi ni, tuan. Tulis dekat ruangan komen jawapan, tuan. Ya, tulis sekaligus. Okey, Puan Zawiyah Mahat dah jawab. Lain mana yang lain? Ya. Jawapan dah ada dah ni. Saya dah bagi formula dah ni. Ya. Pak, saya masih menunggu lagi. Saya masih menunggu lagi, tuan-tuan. Jawapan. Jangan lambat sangat. Kita ada satu lagi topik yang baru kita nak belajar pada hari ini, tuan. Ya. Tulis dekat ruangan komen jawapan dia, tuan-tuan. Ya. Jawab macam Puan Prapti ni betul. Ya. Puan Abdul Razak 7650 baris tak ada tu. Macam mana saya nak tahu betul-betul ke salah? Ya. Ya. Yang terbaik jawab macam Puan Prapti tu. Okey, baik. Terbaik. Okey, terbaik. Jadi, apa jawapan dia? Jom kita semak sama-sama, tuan. Ya. Inna. Kalau inna, ingat
Maka inna Allahu ke Allah. Inna Allaha kan? Inna Allaha alimu. Inna Allaha alimu. Boleh? Yang kedua, kana. Kana ingat kana Allahu alima. Kan? Kana Yang ketiga, Allah alim. Tak ada inna, tak ada kana, ingat Maka Allahu alimu. Allahu alimu. Kan? Yang keempat tuan. Yang keempat. Kana alimu ke alimah. Baik. Kita dah belajar. Innallaha alimu. Mana subjek? Subjeknya adalah Allah. Predikatnya adalah alim. Samalah tuan-tuan. Ya? Allah ni subjek. Alim ni predikat. Allah subjek. Alim predikat. Maka takkanlah dekat sini tiba-tiba alim jadi subjek tuan. Alim dia kekal predikat. Ya. Dan kita dah belajar. Kalau kana ingat apa? Membaris depankan subjek. Membaris ataskan predikat. Maka dia akan jadi kana alimah. Habis Ustaz, nak campak mana? Dah subjek tak disebut, tak payahlah sebut tuan-tuan. Kalau sebut, sebutlah. Baca bagi depan. Kana Allahu alimah. Kalau tak disebut, bacalah kana alimah. Predikat bari atas tuan-tuan. Okay? Sekarang ni tak disebut. Ustaz, ada ke dalam Al-Quran kana yang subjeknya tak disebut? Tengok saya tuan. Ya? Ni sebelum kita rehat. Ya. Dalam Al-Quran mungkin tuan-tuan pernah jumpa ayat kan. Innahu kana tawwaba. Kan? Innahu kana tawwaba. Kan? Kana tawwaba. Ya? Kana tawwaba. Kan? Dia adalah penerima taubat. Kan, yang menerima taubat. Innahu kana tawwaba. Mana subjek dia tuan? Subjeknya tak disebut. Tawwaba ustaz, tawwaba ni predikat. Yang menerima taubat. Mana subjek dia? Subjeknya tak disebut. Jadi kalau tak disebut, adakah subjeknya tak ada? Subjeknya ada, cuma tak disebut. Jadi kita dah belajar tadi kan. Kalau jumpa kana yang subjeknya tak disebut, automatik subjeknya ialah ganti nama huwa yang tersembunyi dalam kalimah kana. Boleh? Maka siapa huwa tu? Barulah kita kata Allah. Kan? Asalnya tuan-tuan, kana tawwaba, subjeknya tak disebut. Kalau subjeknya tak disebut, maka automatik subjeknya ialah ganti nama huwa yang tersembunyi dalam kalimah kana. Dia. Kemudian baru kita tanya, siapa dia yang menerima taubat ini? Dia iaitulah Allah. Ya? Isu dia tuan-tuan, ada ke tak ada dalam Al-Quran? Kana yang subjeknya tak disebut? Jawapannya ada. Ya? Siapa yang faham sampai setakat ulangan kita ni tuan-tuan, tulis dekat ruangan komen, Alhamdulillah. Ya? Siapa yang faham apa yang kita ulang daripada mula sampai habis, tulis dekat ruangan komen, Alhamdulillah. Ya? Tulis dekat ruangan komen, Alhamdulillah. Okey, ahsan. Ahsan. Kita rehat 5 minit.